Selamat pagi kepada semua peserta dan juga penonton di IG dan juga di Facebook. Alhamdulillah hari ini kali pertama untuk 2024 kita menggerakkan satu wacana bersih yang mana sudah pasti ia akan membantu memberi pencerahan kepada seluruh rakyat Malaysia tentang beberapa aksi pilihan raya di dunia. Dan Indonesia ialah aksi yang pertama yang bagi kita amat penting untuk kita wacanakan di bawah nama Wacana Bersih Pemilu Pres Indonesia 2024, Analisis dan Fakta. Dan Alhamdulillah hari ini saya dan juga sahabat Pasukan Bersih amat berbangga menerima kunjungan Dr. Nur Azlan Hadi Yaakob, iaitu seorang pensyarah daripada UPSI. Beliau orang yang tidak asing dalam latar sosial dan politik Indonesia. Malah minggu depan beliau akan duduk di sana mungkin hampir sebulan ya untuk membuat analisis dan juga fakta dan sebagainya berkaitan dengan politik Indonesia. Jadi kita beruntung menerima kunjungan daripada Dr. Azlan Hadi untuk memberi pencerahan kepada kita rakyat Malaysia tentang apa yang berlaku dalam konteks pemilu ataupun pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Dan mungkin untuk awal, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, pasca reformasi tahun 1947 ataupun 18 kemudiannya, kita melihat bagaimana Indonesia itu telah bergerak pantas dalam konteks demokratik, kebebasan bersuara, sistem yang lebih baik, lebih berstruktur. Malah saya fikir mungkin tahun itu ialah merupakan tahun kudeta yang terakhir. Tidak ada kudeta selepas itu kerana mungkin kematangan demokrasi Indonesia yang menunjukkan kita juga akhirnya meminati untuk mewacanakan sistem pilihan raya Indonesia hingga hari ini. Dan ia telah meletakkan Indonesia sebagai sebuah negara demokratik yang paling demokratik di rantau Asia Tenggara. Sebut saja Thailand ke Vietnam ke Kemboja, malah Malaysia sendiri, Singapura, Indonesia adalah merupakan negara yang terbaik dalam konteks demokratik di Asia Tenggara dan juga tidak dilupakan dalam konteks dunia Islam, mana dengan negara-negara Timur Tengah, Indonesia juga memainkan peranan sebagai negara yang paling baik. Tapi kita terafikan mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu yang perlu juga diperbaiki. Jadi mungkin lontaran awal, mungkin kalau Dr. Nur Azlan boleh kongsikan sikit tentang perjalanan sistem demokrasi di Indonesia pasca reformasi yang membolehkan Indonesia hari ini stabil dalam konteks demokratiknya. Saya mulakan. Boleh. Okey, terima kasih Saudara Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Memandangkan Indonesia negara jiran kita yang paling dekat dan mempunyai budaya yang hampir sama, di apa pun yang berlaku di Indonesia sering menarik minat kita sebagai sebuah negara jiran, apalagi dalam soal pilihan raya. Untuk memahami Indonesia, untuk memahami politik Indonesia, kita harus memahami sejarah dan budaya yang sangat panjang. Sebelum terjadi peristiwa 1998 yang merubah struktur politik dan sistem pemerintahan Indonesia, kita juga harus memahami 30 atau 40 tahun sebelum pada itu ada beberapa peristiwa yang menyebabkan berlaku 1998. Mereka merdeka 17 Ogos 1945. Dan pada waktu itu mereka hampir mirip dengan kita kerana pada peringkat awal mereka menggunakan sistem presiden dan sistem Perdana Menteri ada. Tapi sistem itu diubah kerana berlaku dinamik dalam politik Indonesia. Dan pilihan raya pertama 1955. Itu sangat penting untuk memahami politik Indonesia dan kenapa 1998 dan kenapa pilihan raya sekarang. Pada tahun 1955, sejarawan politik terkemuka dunia mengatakan itu pilihan raya terbaik dan paling demokratis di seluruh dunia Islam kerana Indonesia merupakan negara demokrasi Islam terbesar di dunia dan negara demokrasi kedua terbesar sesudah India. Pada tahun 1955 terdapat 4 parti yang bertanding. Parti Nasionalis Indonesia, pemenang nombor 1, Parti Presiden Soekarno. Yang kedua, Parti Masyumi. Masyumi itu adalah gabungan daripada Perkataan Majlis Syura Ulama Islam Indonesia. Itu gabungan Muhammadiyah, gabungan Himpunan Mahasiswa Islam, gabungan gerakan-gerakan Islam bergabung dalam Masyumi. Dan Masyumi sangat terkenal di Malaysia. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama merupakan sebuah parti pada waktu itu selain daripada gerakan Islam, namanya Parti Nahdlatul Ulama. Dan keempat adalah Parti Komunis Indonesia, PKI. Ya, kerana pada waktu itu sebelum diharamkan pada tahun 1967, Parti Komunis Indonesia itu merupakan parti keempat terbesar di Indonesia. Dan pada waktu itu
Presiden Soekarno memerintah sehinggalah beliau turun daripada pemerintah kerana berlaku konflik yang besar, ia disebut sebagai gerakan 30 SPKI, iaitu pemberontakan komunis di Indonesia, menyebabkan beliau terpaksa menyerahkan kuasa kepada Presiden Soeharto pada tahun 67 sebagai Panglima Angkatan Tentera pada waktu itu. Tetapi Presiden Soeharto belum menjadi presiden. Presidennya pada tahun 71, dia cuma mengambil alih sebagai pemangku pada Baik, kenapa penting untuk memahami empat perkara tersebut? Kerana ke manakah parti-parti empat ini yang sudah tidak ada dalam sejarah Indonesia, tapi penyokornya kekal ada. Penyokor itulah yang telah berubah dalam bentuk nama, organisasi dan parti yang lain pada tahun 1998 dan sekarang. Tanpa memahami itu, kita tidak faham perjalanan sejarah Indonesia yang panjang. Pemerintahan Presiden Soeharto 71 disebut sebagai bapa pembangunan, diubah sistem Indonesia daripada parti yang banyak tadi menjadi 3 saja. Parti Nasionalis Kerajaan namanya Golkar, yang Islam digabungkan dalam Parti Persatuan Pembangunan P3, manakala yang kiri digabungkan melalui Parti Demokrasi Indonesia. Cuma ada 3 saja dan diadakan pilihan raya. Pilihan raya sentiasa diadakan, tapi sudah tentu dia yang menang, Parti Kerajaan Golkar, sehingga pernah 90% pun menang. Sehinggalah berlaku peristiwa reformasi 1998. Pertanyaan saudara Rusi tadi tentang 1998 merubah Indonesia. Betul. Bila berlaku peristiwa 1998, pada waktu itu sistemnya masih belum berubah, iaitu memilih wakil rakyat. Bukan memilih presiden. Memilih presiden belum, hanya memilih wakil rakyat. Wakil rakyat pergi ke Dewan Perwakilan Rakyat, dan seperti kita juga di Malaysia, kita pilih wakil rakyat pergi ke Parlimen, orang yang parti tersebut yang diusulkan menjadi Perdana Menteri dalam konteks kita yang paling majoriti diangkat jadi Perdana Menteri. Indonesia juga sama pada tahun 1998. Jatuhnya Presiden Soeharto, naiklah Presiden Habibie. Itulah merubah Indonesia. Kenapa fungsi kita faham? Kerana mereka tidak pernah ada demokrasi puluhan tahun lamanya. Jadi apabila berlaku peristiwa 1948, mereka nak betul-betul demokrasi. Dan kadang-kadang demokrasi mereka tu di luar daripada jangkaan kita. Nak demokrasi Amerika Syarikat pun tidak. Nak demokrasi di Eropah tidak. Demokrasi versi mereka yang kadang-kadang kita melihat terlalu bebas. Kenapa terlalu bebas? Kerana 1998 ada 5 perkara besar tuntutan reformasi yang dibuat oleh Presiden Habibie. Habibie tak lama memerintah, 1 tahun lebih saja sebelum beliau, kalau kita nak guna perkataan digulingkan, tu kasar sangat. Sebelum ucapan beliau di Dewan Perwakilan Rakyat itu tak diterima, akhirnya beliau tak mahu bertanding. Banyaklah 5 itu, ada yang berjaya, ada yang tidak. Satunya adalah, satu saja, media. Jadi media betul-betul dibebaskan sehingga pada waktu itu, media di Indonesia bebas, bukan setakat bebas, siapa nak buat media, tak perlu surat izin pun. Akhirnya, kebebasan media itu kadang-kadang terlepas dan juga parti-parti politik bebas. Sehingga pilihan raya 98, kalau tak salah saya, 48 parti yang bertanding. Kerana parti terlalu banyak, mudah untuk daftarkan. Jadi itu maksud saudara fungsi tadi, tahun 1998 itu, bagaimana merubah politik Indonesia itu, dan jadilah seperti sistem sekarang. Tapi sistem sekarang itu, saudara fungsi itu tahun 2004. Tahun 1998, mereka masih memilih wakil rakyat di DPR, berbincang parti yang mana menang. Tetapi mulai 2004, bermula dengan Susilo Bambang Yudhoyono, mereka buat peraturan baru, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi presiden dipilih langsung oleh rakyat itu sudah 10 tahun zaman Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang zaman Presiden Jokowi 2014 hingga sekarang sudah memasuki 10 tahun. Maksudnya sudah 20 tahun Indonesia membuat sistem rakyat terlibat langsung dalam memilih presiden. Itu sistem yang berubah secara umumnya secara fungsi. Dan menarik kalau kita tengok, dan sekarang akan berubah lagi kalau tengok debat-debat mereka, perbincangan dalam, kerana dia seolah-olah macam dia mencari-cari satu sistem yang baik. Tapi itulah sistem yang ada di Indonesia ini, baik atau buruknya. Tapi untuk kita faham, daripada pemilihan bentuk Perdana Menteri diubah dalam bentuk Presiden, berubah zaman Soeharto dalam bentuk 3 parti saja. Dia kata demokrasi, tapi parti cuma dimenangkan 3 saja. Tapi pilihan raya sentiasa diadakan, yang menang itu parti kerajaan, pasti menang. Apa maksud Golkar? Golongan karyawan, biasanya pegawai kerajaan. Sama macam logo kita lah, bersih. Golkar juga warna kuning. Lepas tu,
Jatuh Presiden Soeharto, naik Presiden Habibie, transisi 1 tahun, politik tak stabil, digantikan oleh Presiden Abdul Rahman Wahid, juga tak stabil. Itu juga pemilihan di Parlimen. Lepas tu tak stabil, jatuh juga, digantikan oleh Ibu Megawati. Dan Megawati membawa kepada pilihan raya bermulanya pemilihan langsung tahun 2004. Itu fungsi dia punya latar belakang sejarah politik Indonesia. Baik, menarik ya. Jadi kita lihat sebenarnya rakyat Indonesia ini rakyat yang tidak berputus asa untuk terus bereksperimen, mencari wahana demokrasi yang terbaik. Malah mereka juga mempunyai jati diri yang kuat. Apabila disebut tentang demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi mirip Barat, Amerika, tapi mereka mahu carikan demokrasi yang terbaik versi mereka sendiri. Dan sebab itulah mereka berterusan bereksperimen menambah baik sistem demokrasi di Indonesia. Yang saya fikir sebenarnya antara sikap-sikap yang baik yang boleh kita pelajari di Malaysia ya untuk kita progres dalam konteks demokrasi yang lebih baik. Dan tadi Dr. Nazan sebut tentang media. Saya ingat bila sebut tentang media ni, saya ingat sebut juga tentang survey di Indonesia ini. Mungkin Dr. Nazan boleh kongsikan tentang bagaimana survey juga dia telah mengakar sebagai budaya yang kuat disebabkan kebebasan media. Kemudian akhirnya membawa kepada pelbagai bentuk survey yang hari ini kalau kita nak kongsi ya, kalau dalam konteks IPO ataupun Indonesia Political Opinion, uh, Prabowo itu masih lagi dinyatakan berada di hadapan dengan 42.3%. Cuma yang menarik, Anies dan juga Muhaimin ya, telah melangkau Ganjar. Yang sebelum ini Ganjar dikatakan di tangga yang kedua sebelum ini pun. Tapi hari ini Anies telah berada di tangga yang kedua dengan 34.5% dan Ganjar yang tercorot ataupun yang ketiga dengan 21.5%. Jadi mungkin Dr. Nazran sebut, adakah survey ini memberi gambaran yang sebenar dan juga bagaimana ia boleh membentuk public opinion masyarakat Indonesia dan bagaimana ia sebenarnya tadi kita sebut mengakar menjadi budaya politik yang kuat di Indonesia. Okey, survey itu 1998 mulai tapi tidak kuat, tetapi survey-survey yang betul kuat tu apabila mereka menukar sistem pemilihan presiden. Sini menarik untuk kita compare dengan politik Malaysia. Kalau kita tengok di Malaysia ada lembaga survey banyak kan. Saya terlibat dalam beberapa lembaga survey sebagai fellow. Kadang-kadang kita salah dalam membuat survey di Malaysia apabila kita tengok di Turki, kita tengok di Amerika Syarikat, kita tengok di Indonesia dan terakhir kita tengok jiran kita Filipina. Satu perkara yang salah, survey itu bagus, tapi cara kita nilai survey itu salah. Kerana dalam konteks mereka, mereka memilih presiden. Maksudnya setiap rakyat itu memilih presiden. Maka kita boleh survey rakyat itu. Sedangkan sistem kita, sebelum kita tengok lembaga survey mereka, sedangkan ada survey di Malaysia 2-3 minggu ataupun 2-3 bulan lalu waktu kita tengok musim pilihan raya, kita survey bagusnya Perdana Menteri, baik atau tidak. Baik survey tersebut, tapi tidak menggambarkan. Kerana rakyat tak pilih Perdana Menteri. Kerana kita menggambarkan sistem demokrasi parlimen. Iaitu rakyat memilih wakil rakyat di parlimen, wakil rakyat yang menang dalam partinya atau gabung partinya baru memilih Perdana Menteri. Sebagaimana Perdana Menteri pun belum tentu rakyat pilih kerana kadang-kadang rakyat bermasalah dengan wakil rakyat di kampung yang tempat dia pilih. Ataupun satu sistem kita lagi kerajaan tempatan. Rakyat marah pada anjing yang tak dijaga, sampah tak diangkat. Belum tentu dia tak suka Perdana Menteri. Tapi dalam konteks Indonesia, itu jelas. Kita boleh tanya dia nak undi siapa, kerana semua orang tak akan mengundi presiden. So, kita kena faham sistem itu dulu. Sebab itu bila orang katakan Perdana Menteri kita ranking tinggi dulu. Tapi pilihan raya 4 negeri dia out. Kerana tak faham sistem. Baik, dalam konteks survei Indonesia, saudara Puski sebut tentang media. Media mereka itu berbeza dengan kita. Begini antara 5 reformasi yang dibuat tu, banyak lagi lah tentang media. Media ada baik, ada buruk. Baik, kita tengok pelbagai masalah banyak diselesaikan kerana media betul-betul menjadi kuasa politik yang keempat yang dapat menandingi kuasa presiden, kuasa eksekutif, legislatif, bagus. Tapi kalau media yang tak kontrol, apa maksud tak kontrol begini? Apabila diubah media bebas, media ni bersifat pemilik, capital. Siapa yang berhak buat media? Orang kaya. Maka orang kaya beli stesen TV. Berkembang satu politik baru Indonesia.
Apabila dia menguasai stesen TV, dia buat parti. Dia menjadi ketua parti. So, kena faham konsep ini. Maka bagi orang tidak faham, dia tengok TV, seolah itu bebas. Tak. TV itu mewakili siapa ketuanya. Kerana sehingga sampai satu peringkat, pemilik TV pengasas parti. Ini kita di Malaysia bersih dan sebagainya kena memahami betul-betul ini. Kalau tidak, saya kata dalam beberapa stesen TV kerajaan dulu, orang kaya hanya tukang tengok, orang miskin tukang tengok. Idealis tukang tengok. Ya benar dah pemilik modal. Semua stesen TV itu ada alliance pada parti. Dan barulah dapat jawab pertanyaan saudara pengusi. Sejauh mana survey bergantung kepada dia kerja dengan siapa survey tersebut. Maka yang ni kata yang ni menang. Yang ni kata yang ni menang kerana dia ada di belakang itu. Tapi saya ambil dengan cara mudah. Survey itu dibuat, saya kenal beberapa lembaga survey yang baik. Terutamanya penghujung 1990-an apabila satu generasi muda yang baru pulang daripada Amerika Syarikat. Dan juga negara Eropah seperti Jerman, Perancis dan juga Belanda. Kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka tak pergi ke England. Mereka banyak ke Amerika Syarikat, ke Belanda, ke Jerman dan sebagainya. Balik generasi itu yang balik dan mereka membuat satu disiplin baru dalam sains politik sehingga timbulnya lembaga survey. Banyaklah yang mula-mula. Dan lembaga survey itu betul-betul dipakai waktu pilihan raya yang langsung 2004. Kenapa banyak lembaga survey sebelum kita kata tepat atau tidak? Kerana puluhan 30 tahun di zaman Soeharto mereka rasa tak ada demokrasi. Ada pilihan raya tapi pilihan raya saja. Di zaman Presiden Soekarno beberapa puluh tahun. Jadi apabila berlaku 98 mereka nak demokrasi betul. Sehingga semua benda bertanding. Tidak ada tak bertanding di Indonesia sehingga naik Chancellor University juga bertanding. Ketua kampung bertanding. Bupati bertanding. Wali kota bertanding. Berapa ada jumlah negeri di Indonesia? 36 ke 38 dia buat 2 provinsi baru. Dan saudara pengusi bayangkanlah dalam 1 tahun tu berapa banyak job lembaga survey boleh buat. Habis provinsi ini pula. Habis jawatan gubernur, jawatan bupati pula. Maka hidup lembaga survey mereka. Tepat tak survey? Untuk 2024, kita berlaku kebimbangan dalam kalangan ahli akademik dan intelektual Indonesia sendiri kerana terlalu banyak lembaga survey baru berbandingkan 2019. 2019 ataupun sebelum pada itu nampak tak banyak dan dia punya analisisnya lebih dipertahankan. Hari ini, lembaga survey itu juga ada sebahagiannya adalah konsultan kepada parti tertentu. So bagi orang yang tidak mahir politik di Indonesia, dia celup je dalam TikTok, dalam Facebook, dia ambil angka. Sedangkan angka itu mewakili baggage tertentu. Tapi sejauh mana lembaga survey ini berlaku, kerana saya pernah ikut sekali, tepat. Dia margin errornya tak sampai 1% pun. Kenapa tepat? Kerana begini ya. Saya bawa sebenarnya, tapi kerana saya fikir bentang kita kerja, tapi tak apa. Suasana hari mengundi macam mana. Ada video yang saya ambil. Hari mengundi tempat mereka terlalu bebas, saudara besar. Apa maksud bebasnya? Kerana rakyat dia banyak, tempatnya padat, jadi dia tak macam sekolah macam kita. Kita kan buat di sekolah, di dewan. Benda tu betul secure. Tak boleh pergi tengok pun. Kerana rakyat kita sikit, kita buat satu dewan besar, 10-20 kampung pergi satu dewan. Dia kan rakyat padat. Maka logo ni buat mengundi. Logo depan pun ada tempat mengundi. Kerana nak mudah orang pergi. Dan tempat mengundi itu macam-macam. Ada satu tempat, bukan satu tempat, banyak tempat, dia tutup jalan, letak kemah je. Ada yang buat dalam dewan, ada yang buat tepi itu. Dan kita boleh tengok orang mengundi. Siapa pergi mengundi? Yang kita tak boleh tengok, dia letak tu dalam kotak mana. Itu tak boleh tengok. Tapi dia pergi mengundi, dia bawa anak keluar ke sana, masuk sini, keluar sana, kita boleh tengok. Sangat, saya rasa kalau dari sudut penipuan tak berlaku di situ. Mustahil. Kenapa? Kerana kita kenal lah siapa mengundi kan. Jadi tak timbul pengundi hantu dalam konteks kita lah. Itu. Jadi apa kaitan dengan survey? Survey itu tepat. Misalnya dia ada 8,000 titik. Apa maksud 8,000 titik? Ini berhaya sekarang, saudara Pusi, kalau tak salah saya, nanti terlupa betulkan fakta, saya lupa. Antara 204 juta ataupun 206 juta yang mengundi pada 14 bulan nanti. Kalau yang kemarin, kalau tak salah saya, yang 2019, 198 juta. Sekarang, kalau tak salah, dua je, antara 204 juta ataupun 206 juta yang akan mengundi. Ramai tu. 206 juta, 204 juta, mengundinya tak macam kita. Dia mengundi pukul 7 hingga pukul 1 saja. 7 hingga 1. So, tempat
mengundi ni pemilihan titik biasa, survey dia akan hantar ke 8,000 tempat. 8,000 tempat. Dan dia akan tunggu dia punya moderator, dia punya pegawai pendidik itu di tempat survey. Dan dia terus kira. Kenapa dia terus kira? Kerana dia dah tahu dah yang mengundi ni tak akan ada pengundi yang tiga. Dia akan mengundi kuning, biru, hijau. Memang jelas. So hasilnya daripada pukul 1, biasanya pukul 3 dia boleh buat kuning. Angka tu lebih cepat daripada ini. Kenapa? Kerana dia mengundi, pukul 7 hingga pukul 1. Dia setakat pukul 7 hingga 1 je. Kita kan sampai pukul 6. Dia setakat pukul 1. Dia terus, orang survey tu dia ada di situ. Dia terus report. Di setiap tempat, dia ada 8,000 tempat. Jadi hasilnya tak pernah salah. Kalau betul-betul dibuat dengan betul. Itu yang pertama. Yang kedua, surveynya kita tak mampu buat di sini. Kerana tenaga survey itu mahal. Tetapi orang yang nak bekerja dengan survey itu murah. Jadi dia boleh bayar banyak orang bekerja untuk lembaga survey. Kita tak mampu. Itu kelemahan kita. Dan yang ketiga adalah lembaga survey mereka juga kadang-kadang terlibat dengan marketing perniagaan. Jadi mereka ada bisnes sendiri. Tapi tepat tak lembaga survey? Kalau saya punya, kalau dibuat dengan betul, mereka tidak jadi konsultan politik seperti 2019 ini berpihak terlalu banyak kepada pihak tertentu, tepat. Kenapa? Kerana saya ikuti 2019, 3 bulan sebelum pemilihan sehingga mengundi 2019, margin errornya tak jauh sangat. Dalam 1% saja. Jadi budaya survey mereka tu boleh kita contohi di sini. Cuma untuk 2024, ada banyak lembaga survey yang telah bertukar menjadi konsultan politik kem-kem tertentu. Satu, dan dia evolusi dengan, dia akan berkait dengan stesen TV. Stesen TV itu duduk di kem mana? Jadi sangat kompleks politik Indonesia untuk 2024. Tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Baik, tadi disebut ya tentang pro dan kontra demokrasi, yang mana akhirnya ada juga ruang-ruang untuk golongan karyawan ataupun golongan elitis untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Apabila medianya dibebaskan, akhirnya memberi kebebasan kepada orang yang berduit untuk menjadi konsultan kepada survey dan juga menjadi owner kepada media. Dan inilah kita lihat dalam konteks sistem, sebab itu perlunya proses kematangan, eksperimen penambahbaikan sistem demokrasi di dunia. Dan mungkin juga menyebut tentang perkara tentang kelemahan-kelemahan politik. Satu perkara saya nak singgung apa yang disebut oleh Profesor Dr. Ramlan Surbakti tentang Indonesia seolah-olah kembali kepada politik dinasti apabila melihat kepada calon anak kepada presiden semasa masih lagi presiden Jokowi bertanding dan juga malah anak beliau yang lain juga merupakan wali kota di tempat lain. Jadi ini kerisauan yang dibuat oleh tokoh akademik di Indonesia, seolah-olah ada regresif dalam konteks demokrasi apabila adanya politik dinasti kembali. Mungkin Dr. Azhar boleh kongsi sikit. Ya, sebab tu kita kena tengok sejarah budaya Indonesia, Javanese culture yang kalau kita perbincangan kita ringkas kita kena faham bahawa politik Indonesia itu diwarnai oleh budaya Jawa. Kerana 54% pengundi majoriti itu orang daripada Jawa, daripada Kepulauan Jawa. Selebihnya itu baru dikongsi dengan begini Indonesia ni kadang-kadang kita di Indonesia kita tak faham. Kerana kita memahami Indonesia bergantung kita jumpa siapa. Dia ada banyak tempat. Dia tak seperti kita satu data saja Semenanjung. Kita ada 2 saja Sabah Sarawak. Dia di banyak. Sumatera mewakili satu tempat, Pulau Sumatera. Dan orang di situ ada orang Bugis, ada orang Minang, ada orang Aceh, ada orang Madailin, ada orang Kampar dan macam-macam. Yang ada juga di Malaysia. Lepas itu dia ada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu mewakili Jakarta hinggalah Surabaya. Biasanya dikaitkan dengan 4. Iaitu Jakarta Pusat. Sekarang dah ada satu negeri baru namanya Banten. Lepas tu dia ada 3 Jawa lagi, iaitu Jawa Timur yang kita kenali dengan Surabaya, Jawa Tengah yang kita kenali dengan Semarang dan juga Yogyakarta. Dan Jawa Barat yang kita kenali dengan Bandung. Jadi pemilih terbesar Indonesia itu di 3 Jawa tersebut. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi battle pilihan raya Indonesia itulah di situ. Yang lain itu hanya sekadar tambah-tambah. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa sebenarnya. Maka timbul juk dalam kalangan
ahli akademik ataupun kawan-kawan di Indonesia, siapa nak jadi presiden Indonesia mesti Jawa, nama Jawa, tinggal di Jawa. Kerana dia punya konsep tu begitu. Sebab itu zaman Presiden Soekarno, satu mewakili Jawa, Hatta mewakili Sumatera. Biasanya begitu. Cuma untuk pilihan tahun ini, tak ada itu. Semua daripada Pulau Jawa. Kerana dah berubah dah sistem Indonesia sedikit. Yang ditanya tadi tentang apa, itu kita nak faham budaya dia tu kan. Lepas tu dinasti. Banyak dalam kalangan intelektual telah berbincang dan menjadi isu yang sangat panas sehingga timbul perkataan impeachment, nak bawa presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan kalau dapat kursi kerana begini budaya Indonesia, semua parti sejak dulu hingga sekarang, baik parti Islam bukan parti Islam, kalau ayah main politik, pegang anak juga ada wakil rakyat. Saya tak nak sebut nama satu persatu, boleh di Google sendiri, boleh dicek sendiri, itu budaya mereka. Kalau kita kata, cuma bezanya, yang sekarang ini dia masih berkuasa. Dia tengah berkuasa, tiba-tiba anaknya tadi menjadi isu. Tetapi, bagi saya itu bukan satu perkara yang luar biasa di sana. Jangan terkejut. Saya pengusi, ada satu parti yang tokohnya sangat kita hormati di Malaysia, tapi anaknya sehingga 3 orang bertanding. Cuma dia tak presiden lah, tapi dia ketua parti. Ini kita kena fahami budaya mereka begitu. Ataupun mana parti yang tidak punya anak di situ, kecuali parti saya boleh sebut dengan nama tegas, Bapak Prabowo. Dia tidak ada anak di parti Gerindra yang diasaskan, kerana dia cuba ada satu anak dan anaknya itu terlibat lebih banyak di luar negara kerana terlibat dengan bidang fashion. Tapi yang lain, ayah ketua pembina, anak ketua umum. Adakah itu bukan dinasti? Cuma bezanya yang ini tak jadi presiden. Adakah kalau yang ni bertukar jadi presiden, dia tak letak anak dia? Belum tentu. Ini harus difahami secara besar. Tetapi apa dikatakan oleh ramai kalangan intelektual Indonesia, itu sangat tidak etis dan sangat disebut sebagai nepotisme kerana tengah berkuasa meletakkan anak. Walaupun sebenarnya proses meletakkan calon itu melalui dinamika yang sangat panjang yang kita tidak bahas di sini. Saya faham bagaimana masalah pada waktu itu. Cuma bagi kita dalam konteks dunia moden, kita menganggap perkara itu sangat tidak wajar. Tetapi dalam konteks Indonesia, kita memahami budaya yang sangat berbeza dengan kita. Kerana budayanya memang begitu. Budaya seorang ahli perundangan terkemuka Indonesia, Profesor Jimli Siddiqui. Saya menyebut nama, dia pakar perlembagaan yang sangat dihormati. Dia pernah mengatakan Indonesia negara republik rasa kerajaan. Indonesia negara republik kesamaan, sama rata, tapi praktikalnya rasa kerajaan. Ini menunjukkan kritik-kritik masyarakat intelektual Indonesia tak ada apa yang berlaku hari ini. Itu maksudnya. Tapi soal anak beranak itu semua ada. Itu budaya mereka. Yang kadang-kadang kita di Malaysia kita tidak berapa sedar. Baik, saya faham. Jadi itu yang juga disebut tentang budaya yang mengakar. Malah mungkin terlimpah juga ke dalam negara. Mantan Perdana Menteri juga ada anaknya masuk politik dan sebagainya. Dan cuma satu lagi sebelum kita sebut tentang karakter calon, saya nak tanya sikit tentang sistem pilihan Indonesia yang tadi disebut Jawa menguasai. Betulkan saya kalau saya salah lah. Sebab yang saya faham, pemilihan Presiden Indonesia ini berdasarkan kepada first past the post. Yeah. Dia kira semua. Betul. Jadi berbeza dengan di Amerika. Kalau di Amerika itu dia mengikut wilayah juga. Jadi contohnya kalau peratus di wilayah Virginia contohnya menyokong parti biru, maka dikira biru. Dia bukannya lamsam semuanya itu. Akhirnya itu juga mungkin menjadi penyebab kenapa Jawa menguasai politik Indonesia. Mungkin kalau Dr. boleh ulas. Betul. Sebenarnya tidak sama, tetapi ada dalam sistem Indonesia dibuat peratu-peratu. Misalnya Pulau Sumatera beberapa peratu, Pulau Sulawesi ada peratu, daripada Pulau Jawa ada peratu. Itu ada. Itu saya lupa yang jelas. Cuma Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kalau tak salah saya, kursi yang nak dipilih itu 575 kursi. 575 kursi. Kalau tak salah saya lah. Baik, begini .
ada 4 isu besar dalam politik Indonesia yang telah dibincangkan semenjak tahun 55 hingga sekarang oleh sekolah-sekolah besar seperti Tan Hing dan sebagainya. Satu, pertentangan antara Islam dan nasionalis. Itu debat panjang, debat Soekarno dan almarhum Pak Nasir yang luar biasa terkenalnya. Dan debat itu diselesaikan sehingga tahun 70-an. Tetapi tak selesai juga. Diambil di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Debat kedua adalah yang kita bercakap ni antara Pulau Jawa dan bukan Pulau Jawa. Okey, maksudnya penduduk yang padat ini di Pulau Jawa. Dia hanya satu pulau. Maksudnya bukan satu pulau yang kecil, satu tempat tapi satu daratan yang sama daripada Jakarta hinggalah ke Surabaya, sebelahnya itu baru Bali. Kan? Sumatera lebih besar daripada Pulau Jawa, tapi penduduknya tidak seramai di sana. Yang paling ramai itu adalah di Jawa Barat. Yang paling ramai itu di Jawa Barat, iaitu di bawah pemerintah Governor Ridwan Kamil. Kalau tak salah saya, penduduknya sambil buat joke, lebih ramai daripada Malaysia. Kalau tak salah saya, Jawa Barat itu 50 juta penduduknya, dan kita di Malaysia 33 juta pun dah pening nak urus. Dia hanya satu, bahkan di Jakarta saja dah berapa juta. Tapi yang lain-lain itu 30-an juta ke atas. Yang Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya. Baik, begini Saudara Faisal, kita compare dengan politik Malaysia, kalau masa masih ada. Kita di Malaysia diperdebatkan tetapi tidak dituntaskan cara perbincangan kerana media kita banyak memanggil orang politik ataupun penganalisis politik yang mewakili parti sebenarnya. Dia tidak lagi, akhirnya kalau kita tengok perbincangan politik di media, kita pun kadang-kadang rasa macam awak ketua cawangan parti je bercakap. Kerana mereka tidak memahami elemen sejarah dan antropologi budaya setempat dinamikanya itu. Kita di Malaysia, sebelum kita bercakap politik di Indonesia dan juga nak comparekan dengan mereka supaya lebih mudah. Kita katakan tadi, Pulau Jawa, orang Jawa. Begini kita pun di Malaysia, kita ada orang Jawa. Kita ada orang Bugis. Saudara Faisal orang Perak, saya tak pasti Mandailing ke apa. Kita ada orang Aceh, saya orang Kelantan, itu jelas tak akan pengaruhnya itu. Kan? Tapi di tempat kita pada tahun 1930-an, berlaku proses politik yang sangat panjang untuk membezakan naratif antara ada kawan-kawan kita orang Tionghoa, ada kawan-kawan kita orang India, maka semua kelompok-kelompok ini yang penting bercakap Melayu, berbudaya Melayu, beragama Islam, kita panggil semua Melayu. Maka hilang identiti Mandailing ini tu. Kalau kita belajar sejarah, Mandailing sangat panjang, seluruh daripada Pantai Selangor hingga ke Perak. Orang Aceh tu di Pulau Pinang dan Kedah. Sebab tu almarhum Tan Sri P. Ramlee itu suka Aceh sebenarnya. Berapa banyak menteri besar Selangor daripada Mandailing. Yang paling hebat tu Datuk Harun Idris tu Mandailing. Tan Sri Mahmud Taib itu Mandailing. Kalau kita nak bezakan dengan Melayu. Tapi di tempat kita, kerana untuk membezakan antara tiga etnik ini, dua etnik lagi, iaitu Tionghoa, kawan kita, dan orang India, maka kesemua mereka itu berbahasa Melayu, berbudaya Melayu dan beragama Islam. Kita takrifkan Melayu dan kita bawa takrif itu dalam perlembagaan kita. Kerana cara kemerdekaan kita berbeza. Indonesia tidak begitu. Indonesia, mereka menerima semua itu sebagai suku yang membeza. Begini contoh. Mereka merdeka 17 Ogos. Waktu mereka nak merdeka 17 Ogos 1945, kerana kekuatan parti yang bersifat agama ni sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Kerana selain daripada parti di Indonesia, mereka ada dua elemen lain yang mempengaruhi perkembangan politik Indonesia hingga hari ini, iaitu gerakan sosial dan keagamaan. Yang paling besar namanya Muhammadiyah, yang kedua namanya Nahdlatul Ulama. Kerana Muhammadiyah itu 1918 atau 16 ditubuhkan, Nahdlatul Ulama Ki Haji Hashim Ash'ari 1926. Mereka lebih dulu menubuhkan organisasi mereka ketimbang Indonesia merdeka. Jadi mereka itulah sebenarnya yang membuat Indonesia tahun 45. Di Malaysia juga ada tokoh-tokoh pemikir disebut sebagai kaum muda gerakan Islah. Kalau belajar sejarah 1906 Syekh Al-Hadi, Syekh Tahiruddin, tapi mereka tak buat organisasi. Cuma buat sekolah, mereka buat majalah, mereka buat penerbitan Julutul Press. Tapi di sana mereka bersamaan pulang daripada Makkah, tapi mereka buat organisasi. Organisasi mereka kuat kerana berstruktur. Organisasi apa maksudnya? Sama macam parti, berada di setiap negeri, setiap daerah, kuat. Jadi waktu nak merdeka tahun 45 tu,
pengaruh-pengaruh kelompok Islam itu sangat kuat dalam politik Indonesia sehingga undang-undang Indonesia pun nak dipakaikan pelaksanaan syariah Islam. Tapi waktu nak dilaksanakan itu, nak merdeka, berlaku debat. Kerana negeri-negeri di Indonesia yang kita sebut sebagai provinsi itu bukan daripada negeri Muslim. Sulawesi dia ada 3. Sulawesi Selatan itu Muslim, Makassar. Tengah dengan utara itu tidak. Bali, kita semua maklum sehingga hari ini Hinduism. Di kawasan Pulau Sumatera, Sumatera Utara yang ke atas itu Kristian dan sebagainya. Mereka mengatakan kalau nak buat negara ini, kami yang ini tak boleh menjadi Republik Indonesia. Kami jadi negara lain lah. Maka timbul debat kedua. Bagaimana? Maka intelektual Indonesia, parti politik Indonesia berdebat. Dalam kalangan mereka itu ada beberapa tokoh. Maka mereka murnikan, damaikan debat mereka dengan bersetuju membuat Pancasila. Maka percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tak ada yang lain. Untuk sesuaikan semua. Jadilah, barulah mereka merdeka 17 Ogos. Besoknya, 18 Ogos, Pancasila dilancarkan secara rasmi sebagai ideologi negara. Jadi semua orang ada hak di Indonesia. Yang penting ini. Baik. Yang kedua, untuk memahami Jawa, Bugis sebagainya, dalam konteks kita, kita ada suku Jawa, kita ada suku Mandailing, kita ada suku Aceh, tapi mereka tidak ada wilayah. Mereka tidak ada wilayah yang mereka takluk, yang mereka kuasai. Indonesia, orang Jawa, Pulau Jawa, dia ada teritorinya. Orang Bugis, Sulawesi, teritorinya itu. Orang Padang, orang Minang, Padang. Orang Aceh, negeri Aceh. Dia ada wilayah itu. Jadi, politik mereka lebih rumit kerana kaum etnik tadi juga akan mempengaruhi pola pemilihan parti dan agama yang mereka ikuti. Sebab itu kalau kita tengok dalam konteks Indonesia, mereka tidak ada masalah dari sudut ini, perpaduan mereka lebih kuat. Kerana mereka meletakkan mereka itu Indonesia. Mereka tidak ada masalah hubungan antara agama. Kerana yang penting awak tu Indonesia. Saya orang Jawa, bezanya awak Jawa Kristian, saya Jawa Islam. Tempat kita tidak begitu secara fungsi. Kenapa tidak begitu? Kita kena bincang panjang dalam majlis lain dan banyak orang politik tak faham. Kerana tempat kita gagal memahami bahawa takrif kaum mewakili takrif agama dan mewakili takrif politik yang mereka sokong itu adalah orang yang sama. Kalau kita orang Melayu, pada umumnya kita orang Islam. Dulu, ni versi 2018 ke bawah. Kita Melayu, kita Islam. Kalau kita suka kerajaan, kita undi parti Melayu dalam kerajaan. Kita tak suka kerajaan, kita akan undi parti Melayu di luar kerajaan. Kalau kita orang Cina, kawan kita, orang Tionghoa, kalau dia Buddhis, dia suka kerajaan, dia akan undi parti orang Cina dalam kerajaan. Kalau dia tak suka, orang Cina di luar kerajaan. Sama juga orang India. Berlaku masalah dalam 3 elemen ni, dia akan heret 2 benda lain lagi. Berlaku masalah dalam parti yang dia sokong. Dia akan heret kaum dan agamanya sekali untuk teruk sama bertumbuk. Itu yang tak diselesaikan di Malaysia. Dalam konteks Indonesia, dia tak berlaku. Sebab itulah, mohon maaf, ini agak sensitif. Kahwin antara agama tu kadang-kadang banyak di sana. Tak apa, yang penting kami Indonesia. Dari sudut agama, kita jelas. Tapi tempat mereka itu biasa. Ini untuk memahami budaya itu. Kenapa masyarakat Jawa itu penting? Kerana 54% penduduk mereka, bagaimana yang saudara Faisal mengatakan Sumatera. Di zaman pemerintahan Presiden Soeharto, disebut sebagai transmigrasi Jawa. Itu memindahkan orang Pulau Jawa ke tempat lain. Yang begitu banyak. Terutamanya di Lampung. Maka orang Jawa bersebaran sebenarnya di seluruh Indonesia. Itu juga tuntutan reformasi. Apa tuntutan reformasi? Salah satu media, salah satu lagi otonomi daerah. Kenapa otonomi daerah? Ataupun kalau kita ni federalism lah nak dibuat. Kerana di zaman 32 tahun itu, yang dapat manfaatnya Pulau Jawa. Pulau lain tak dapat. Sebab itulah mereka nak otonomi daerah dan itu dibuat oleh Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdul Rahman Wahid. Itu untuk memahami itu. So dalam konteks sekarang, etnik itu sangat penting, suku itu, kerana dia berbeza dengan kita. Kerana etnik itu dia ada wilayah yang dia pegang. Dan itu sentiasa diwacanakan. Saya orang Jawa, saya orang Bugis, saya orang Minang. Kita tak ada itu. Kerana kita mengatakan kita semua Melayu. Kerana sejarah kita berbeza. Kalau kita memahami itu, kita harus memahami bahawa 54% itu akan menentukan siapa yang mereka pilih. 54% ini besar. Kerana dalam konteks Indonesia, siapa nak menang pilihan raya? 51%. Misalnya pilihan raya 14 bulan ni. Mana-mana salah satu calon,
bertanding tak dapat 51%, dia akan ada pilihan raya kali kedua. Itu sistem mereka. Tapi saya masih kekal mengatakan faktor etnik itu masih penting. Walaupun banyak kawan-kawan saya di Indonesia merasakan sudah tidak penting, tapi saya rasakan masih penting. Kenapa penting? Kerana mereka mewakili wilayah. Dan setiap wilayah, setiap negeri dia akan fight negeri dan budaya penduduk setempat. Tapi yang dominan dalam Indonesia itu 3 saja. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat daripada tahun 1955 hingga sekarang kita dah tahu dia mengundi siapa. Maka tak perlu dikempen di situ. Orang merah nak kempen di Jawa Barat tak boleh. Kerana dia dari dulu tu hijau. Jawa Tengah sentiasa merah. Merah tu dalam bahasa Indonesia nasionalis. Orang agama nak bertanding di Jawa Tengah hilang deposit dalam tempat kita. Presiden Jokowi hari itu di Jawa Tengah tu dia mendapat 70% lebih. Jawa Timur dia swing state. Kenapa? Hijau berkuat, merah berkuat. Kerana Jawa Timur negeri selain daripada merah kuat, negeri yang banyak pesantren iaitu Nahdlatul Ulama. Jadi dia agak berimbang. Jadi dalam konteks Indonesia, kita boleh kurangkan faktor Jawa, tapi masih ada faktor. Tapi faktor kedua, hubungan antara agama dan bukan agama. Dan yang ketiga, gerakan sosial keagamaan itu nak sokong siapa. Kalau 3 ni dia boleh manage, parti itu akan menang. Itu dalam konteks Indonesia. Okey, mungkin soalan terakhir sebelum saya buka kepada penonton. Ada, Ashraf? Ada soalan? Tak ada? Belum lagi Okey. Cuma mungkin juga saya nak tanya, peranan NGO ataupun organisasi-organisasi di Indonesia dalam mencorak cara fikir rakyat Indonesia memilih. Jadi mungkin kalau Dr. Nazar boleh kongsikan kekuatan-kekuatan ormas NGO-NGO, mungkin seperti kalau di Malaysia ini kita ada NGO Islamnya ABIM, kemudian ada juga kawan-kawan lain CSO bersih dan sebagainya. Kalau di Indonesia itu ormas yang secara besarnya kekuatan mereka untuk membentuk cara pola fikir. Sangat kuat sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Dari sudut sejarah, contoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ada lagi yang nasionalis Budi Utomo dan sebagainya, tapi kita cakap yang ada hingga hari ini. Mereka itu ditubuhkan sebelum merdeka. Jadi pengaruh mereka itu lebih besar daripada parti yang ditubuhkan sebenarnya. Kerana orang mereka ada dalam parti tersebut. Misalnya Nahdlatul Ulama, dia pernah membuat parti sendiri, iaitu Parti Nahdlatul Ulama, tapi berlaku krisis suatu ketika, mereka kembali ke Kitah. Ke Kitah ni kembali non-parti. Mulai 1998, mereka buat parti kembali. Namanya Parti Kebangkitan Bangsa. Walaupun orang cuba nak dinafikan, tapi keseluruhan pemimpinan utama Nahdlatul Ulama, Presiden Gus Dur dan sebagainya, itu orang Nahdlatul Ulama. Akhirnya tanya Parti Kebangkitan Bangsa. Walaupun hari ini ada yang nak menjauhkan diri, nak kembali kepada Kitah dan sebagainya. Maksudnya, pentingnya kerana mereka tu lebih besar daripada parti dan negara Indonesia. Apa maksud lebih besar? Contoh, Saudara Faisal. Contoh di Malaysia, ABIM lah, Angkatan Belia Islam Malaysia ditubuhkan Ogos 1971. ABIM sehingga hari ini dengan pelbagai dinamikanya, mereka tidak bertanding dalam pilihan raya. Maksud saya, dalam muktamar ABIM, musyawarah ABIM itu mereka tak bertanding. Pernah bertanding satu ketika dulu sebelum mereka pecah. Ada sebelum 1982. Lepas tu mereka syurah. Dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama, ketua itu bertanding. Seperti parti politik nak bertanding presiden. Bayangkanlah dia punya struktur. Dan strukturnya ada di seluruh Indonesia. Parti belum tentu ada di seluruh Indonesia kerana tak kuat. Kerana rakyat yang terlalu besar, negeri terlalu banyak, duit perlu banyak. Tapi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ada cawangan di seluruh Indonesia. Mereka lebih kuat daripada parti. Itu yang pertama. Kena faham betul-betul. Yang kedua, setiap muktamar mereka, presiden kena buka. Semenjak Soeharto hingga hari ini. Mana ada muktamar Habib Perdana Menteri buka, kecuali mungkin hari inilah. Atau muktamar Jemaah Islam Malaysia. Tak ada. Dia yang membukanya itu mesti presiden. Rasminya. Itu budaya mereka. Nak ceritanya organisasi mereka itu sangat besar. Kalau bergaduh dengan dua organisasi ini, hilang deposit lah. Ini kena faham, itu pertanyaan. Dan juga organisasi lain, Himpunan Masyarakat Islam, KMPI dan seluruhlah nama sangat kuat. Kerana mereka punya ahli yang ramai.
Dan ahli itu tersebar di setiap daerah. Kenapa tersebar setiap daerah begini ya? Indonesia, prinsip gotong royongnya sangat kuat. Contoh kan, kalau kita ke kampung mereka, ketua kampung tu sangat berpengaruh. Dia tidak seperti kita. Saya orang Kota Baru. Ketua kampung saya tak tahu. Ada pejabat tak ada ketua kampung kita. Ada cop tak ada. Indonesia itu ketua kampung siapnya ada baju pejabat. Ada pejabat. So dia budaya organisasi itu memang kuat tempat mereka. Itu harus memahami itu. Dan sesudah itu organisasi ini dia berpihak kepada siapa? Dalam pilihan raya ini menarik kerana walaupun organisasi itu tidak berpihak secara atas kertas, secara official, tapi sebenarnya nampak berpihak 2024. Kerana calon-calon yang dilahirkan daripada organisasi mereka itu berkepentingan. Misalnya, ini kita tak tutuplah. Anies Baswedan, Bapak Anies Baswedan, mantan profesor, rektor Universiti Parabadina, jadi Menteri Pendidikan, dan antara benda yang besar sebelum jadi Menteri itu Indonesia Mengajar. Dia ni himpunan mahasiswa Islam. Jadi sudah tentulah himpunan mahasiswa Islam. Dah declare pun. Tetapi calon himpunan mahasiswa Islam, aktivis himpunan mahasiswa Islam, banyak dalam parti, pelbagai parti, terutamanya parti Golkar. Sedangkan parti Golkar itu mendukung Bapa Lieutenant General Prabowo. Dia akan berlaku krisis. Walaupun Anies daripada himpunan mahasiswa Islam, di sebelah Bapak Ganjar Pranowo ini adalah Governor Jawa Tengah. Wakilnya adalah Profesor Mahfud MD, juga aktivis himpunan mahasiswa Islam. Itu berlaku nampak tu konflik. Bagaimana dengan Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama daripada kem Anies Baswedan, wakilnya Muhaimi. Muhaimi itu orang Nahdlatul Ulama. Jelas cicik pada salah seorang pengasas Nahdlatul Ulama. Okey, kan? Tetapi Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama yang juga Governor Jawa Tengah, Jawa Timur, mendukung Prabowo. Dia sangat kompleks di sana. Kenapa sana dukung, sini dukung? Kerana organisasi yang sangat besar dan setiap parti calon bertanding, dia perlu ada wakil dalam itu. Tidak dia kalah. Sebab itu pilihan raya ini pilihan raya yang sangat menarik. Kerana organisasi sosial keagamaan pun dah mula ada yang sokong sini, ada yang sokong sini. Dan kita akan tengoklah nanti pilihannya macam mana. Kerana dalam konteks Indonesia, wanita muslimat disebut Fatihah itu sangat berpengaruh. Ketua muslimatnya sudah mengumumkan deklarasi secara official, kami akan mendukung Prabowo. Walaupun wakil presiden daripada Ken Anies Baswedan, namanya Bapak Muhaimi, jelas-jelas daripada Nahdlatul Ulama. Kenapa? Kerana dia gabungan antara parti, gabungan antara sosial keagamaan. Kita belum sebut benda lain lagi secara fungsi. Gerakan itu, gerakan ini. Masing-masing ada kepentingan. Kenapa ada kepentingan? Kerana dalam konteks Indonesia, pilihan raya ini pilihan raya yang akan menentukan siapa nak memerintah Indonesia sehingga 2045. Siapa yang menang di sini, dia akan berkuasa hingga 2045. Siapa akan kalah di sini, dia terpaksa membina kekuatan hampir 20 tahun di luar, baru bangkit kembali. Sebab itu pilihan raya 2024 itu ibu pada segala pilihan raya Indonesia. Dan kenapa Bapak Prabowo Subianto dipilih oleh sebahagian orang? Kerana dia tidak ada anak. Jadi apabila sudah tidak ada dia, tidak ada lagi dinasti. Tapi yang lain tak ada anak. So saya merasakan itu. Salah satu sebabnya banyak parti-parti, 43% pendukung Pak Prabowo, partinya yang terlalu banyak. Sebab itu atas kertasnya dikatakan orang yang mudah menang, kerana parti-parti yang mendukungnya itu sudah mewakili 43 ataupun 45%. Dan salah satu sebab saya tanya dalam perbincangan dengan teman-teman, dia merasakan kalau dia menang pun satu term saja, kami boleh bangkit lagi sebagai satu parti. Dan menjawab juga soalan pengurusi yang pertama tadi, kenapa dipilih di kelompok itu memilih anak presiden, kenapa tak pilih yang lain? Kerana yang lain, you pilih calon wakil presiden ini, parti ini akan rasa rugi. Kerana bukan orang daripada partinya. Kalau orang daripada parti ini dipilih, parti ini pula rasa rugi. Maka ambil yang itu, yang tidak ada parti ini. Itu sebab dia itu dipilih secara tersirat sebenarnya.
Cuma kita di Malaysia, kita harus memahami gerakan sosial keagamaan penting kerana apabila mereka gerakan besar, mereka ada apa? Mereka ada universiti mereka sendiri. Mereka ada pondok mereka sendiri. Maka mereka tu sebenarnya jauh lebih besar daripada parti politik. Dan mereka dalam konteks 2-3 hari lagi, pilihan raya sekarang tu nampak sangat. 2019 saya tak nampak gini sangat. Sekarang ni, seolah tidak ada orang yang tidak berpihak. Berani. Dan sehingga dalam organisasi Nahdlatul Ulama, sudah ada di Jawa Timur, itu dipecat. Kerana mendukung salah satu calon. Ini pilihan yang kompleks. Tapi gerakan sosial keagamaan sangat penting. Bahkan kalau ditanya saya, bagaimana hubungan kita dengan Indonesia, selain pada hubungan dengan parti politik, kita harus berhubungan dengan gerakan sosial keagamaan. Kenapa? Kerana mereka tu dalam banyak hal, mereka tu lebih berpengaruh dan lebih besar daripada negara itu sendiri dalam membuat polisi. Sebab itulah Faisal di sana, Kiai itu dihormati, Presiden itu dihormati, kerana mereka berada dalam sistem. Saya fikir tidak ada orang berani nak tutup Presiden di Indonesia. Berani tak? Saya ada 120 juta ahli. Muhammadiyah ada 60 ke 80 juta ahli. Sedangkan parti yang ditubuhkan, tak seramai itu. Itu harus dipahami dalam konteks itulah ya. Baik, sebelum saya buka kepada peserta, ada? Okey. Okey, saya buka dulu lah. Saya buka dulu kepada peserta, bagi ruang kepada peserta. Ada satu soalan yang daripada live. Untuk ini mungkin lebih kepada sistem pilihan raya itu sendirilah. Untuk pengundi luar negara, macam mana Indonesia memudahkan proses pengundian bagi pengundi luar? Oh begini ya. Agak beza dengan kita. Bukan agak beza sungguh-sungguh. Kita kan mengundi luar negara ataupun bukan luar negara lah, mengundi pos, mengundi awal kan. Katalah Faisal mengundi, terkongsi mengundi di mana? Kita mengundi, undi kita balik ke kawasan Dewan Undangan Negeri kita, balik ke parlimen kita. Dia tidak. Dia ada mengundi, saya lupa nama sebenarnya, ada berapa juta pengundi luar negara. Dan dia kalau tak salah saya, tapi minta semak balik, mewakili 6 ataupun 7 kursi. Ya, daripada 575 ni, 6 atau 7 kursi ini disumbangkan oleh kursi luar negara. Bagaimana kursi luar negara dibuat? Kuala Lumpur, Malaysia yang paling banyak jumlah pengundi. Sebab itu Malaysia ni penting. Dia akan ambil undi luar negara, dan undi luar negara tu semua pergi ke hanya satu kawasan, DKI Jakarta 2. Kalau kita tak, kita akan pergi ke suka dia lah, dia wakil rakyat mana. Dia tak, dia dah pilih ke daerah Jakarta 2. Maksudnya undi luar negara ditambah dengan undi dalam itu hanya pergi ke kawasan daerah Jakarta 2 saja. Contoh kan, di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni ada 6 atau 7 kursi, saya lupa. Dia akan nak pilih 6 orang atau 7. Maksud begini, pengundi luar ni menyumbang 7 kursi dalam bahasa mudah. 6 atau 7 kursi daripada 575 kursi tu. Kita tidak. Kita kan kita tak ada kursi itu kerana akan pergi ke Dewan Undangan Negeri kita membantu itu. Dia tak, dia memang fokus dah. 6 atau 7 kursi itu pergi ke daerah Jakarta 2 saja. Dia bertanding ke kawasan itu saja. Sebab itulah kawan-kawan saya ada yang bertanding di sini, yang warna sama warna tuan-tuan kuning ni, dia agak kelelahan untuk bertanding walaupun dulu dia ada 2 seat di sini kerana pergi ke Jakarta. Sedangkan Jakarta itu dikuasai oleh Anies Baswedan kerana dia bekas governor Jakarta. Jadi dia rasakan dia agak sukar untuk menang hari ini bertanding di situ. Kerana katanya Jakarta itu dikuasai oleh bukan kuning lagi hari ini. Jadi bagaimana cara dia mengundi begini ya. Untuk lebih sedikit Saudara Faisal
kadang-kadang hubungan Malaysia dan Indonesia ni kadang-kadang ada baik ada tidak kan isu ini. Isu tenaga kerja asing, TKI bahasa kita, tenaga kerja Indonesia, tapi dalam bahasa Indonesia telah diubah menjadi PMI. Lebih soft, pekerja migran Indonesia. Dia tak sebut TKI, kita sebut TKI. Akan banyak orang akan buat juara untuk bincang isu ini. Kenapa? Kerana dia perlu pengundi luar negara. Siapa lebih johan? Itu isunya sebenarnya. Dan di sini kalau tak saya, parti-parti besar ada wakilnya. Kalau tak saya, 2 sana, 2 sini ada. Dan mereka berebut. Dan mereka ada cawangan yang parti. Dan daripada luar negara yang paling penting, Malaysia yang paling banyak. Kerana mereka perlukan itu. Itu cara mereka mengundi dan di kertas akan dihantar dan mereka mengundi di kedutaan dan sebagainya. Cuma isu yang sekarang ni, kertas sudah dihantar ke Taiwan. Maka timbul ini kan forum bersih kan, soal keterbukaan dan sebagainya. Maka timbul debat, kenapa sudah ada sampai sana dan orang tu dah paparkan. Kawan ni kata ada kesalahan. Tapi tidak dinafikan memang itu kertas yang betul. Maka timbul debat dalam kalangan intelektual Indonesia sejauh mana curangnya pilihan raya Indonesia sekarang. 2019 itu tidak berlaku ini. Sekarang mungkin kerana persaingannya terlalu ketat. Tetapi pengundi luar negara sangat penting kerana mereka berjumpa 6 atau saya lupa secara tepatnya kerana dia ada ubah-ubah banyak kali 6 ataupun 7 kursi di luar negara ini akan pasti disumbangkan oleh orang yang di luar negara. Dia ada 6 atau 7. Itu cara dia mengundi lah. Mungkin untuk clearkan apa yang point daripada Dr. Nazlan. Maksudnya pengundi luar negara untuk untuk sebab sekarang ada pilpres, kemudian ada pemilihan juga DPR nanti kan. Jadi untuk kalau pilpres okeylah. Sebab semua orang mengundi calon presiden kan. Tapi kalau untuk isu DPR ni dia wakil rakyat. Wakil rakyatnya. Kursinya hanya di Jakarta. Di KI 2. Dia tak kursi-kursi di tempat lain dia tak ada istilah pengundi Sepengetahuan luar. saya tidak ada kecuali diubah untuk pilihan raya sekarang. Maksud dia pergi ke daerah itu saja. Maksud di KI 2 tu ada lagi namanya Tenggara, Banti, apa saya lupa. Dia berbeza dengan kita yang Beza. macam kita kalau kita macam parlimen PJ kan, Putrajaya Jaya akan ada pengundi luar daripada parlimen PJ lah. Kurtas undi daripada mana-mana negara, daripada Indonesia ke, daripada US ke, daripada mana, akan hantar ke RO kita lah di PJ. Tapi di Indonesia dia tak, dia di Jakarta. Itu sebab itulah pengundi luar negara juga penting. 7 kursi besar tu. Kenapa 7 kursi besar? Kerana dalam sistem Indonesia dia begini daripada 575 ni kalau dia dapat 20% daripada jumlah kursi DPR, dia dalam undang-undang mereka, sebab tu PDIP itu kuat, dia boleh mencalonkan presiden itu tanpa gabung parti lain. Yang ini Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan sahaja yang berhak mencalonkan presiden suka hati dia daripada siapa, kerana dia cukup 20%. Yang lain itu tak cukup. Apabila tak cukup, ada bergabung dengan sana, bergabung sini. Maksudnya kerana salah satu syarat mereka, dan ini sedang diperjuangkan oleh human right mereka nak turunkan 20% kepada 4%. Tapi buat sekarang itu 20%. Jadi 7 kursi itu sangat penting dalam nak dapat 20% itu. Ada soalan daripada saya lah. Mungkin ada 2 kot. Yang pertama, saya lebih berminat, tadi ada juga perbincangan berkenaan dengan pergerakan sosio keagamaan lah, yang mempengaruhi juga pola politik di Indonesia. Tapi mungkin soalan saya lebih kepada macam mana budaya lembaga survey. Sebab saya ada satu baca buku berkenaan pemilihan di Indonesia. Dari segi lembaga survey lah, survey agensi survey di Indonesia, macam doktor sebut tadi, lebih kepada ada lembaga survey yang dikatakan bias lah kan. Dia mungkin memihak kepada parti tertentu ataupun pihak tertentu ataupun even media pun kan. Disebabkan ada persepsi ni, adakah lembaga survey ini masih dipercayai lah oleh pengundi di Indonesia? Sekarang dalam 2 bulan terakhir ini, apabila sudah diumumkan PJ, ini pertama kali lembaga survey dikritik hebat.
dalam mana-mana perbincangan. Kalau boleh buka YouTube dan sebagainya. Sebelum ini tidak. Kenapa? Kerana ada lembaga survei, contohnya ada satu lembaga survei, nama pun bukan kita forum, disebut Mr. Q. Mr. Q kan. Dia jelas-jelas menjadi konsultan pada kelompok Prabowo Subianto. Dia ada lembaga surveinya. Dalam setiap lembaga survei, setelah perbincangannya, dia mengatakan calon ini akan menang satu putaran. Maka dikritik oleh pihak lain kerana seolah-olah ini sebagai kempen supaya menang satu putaran untuk membentuk public opinion. Manakala ada lembaga survei yang satu lagi duduk di sebelah sana, jelas-jelas pada ini. Berkempen pihak satu lagi, kami berada di nombor satu. Jadi kalau tengok tu banyak. Saya cuma ambil 3 lembaga survei yang autoriti yang saya kenal orangnya secara pribadi. Ada satu lagi, tidak, dia kata saya tidak menjadi konsultan politik pada siapa-siapa. Tetapi orang juga tahu dia dekat dengan siapa. Itu masalahnya. Tetapi lembaga survei itu masih boleh dipercayai dari sudut angka dengan syarat. Kita survei macam ni tahu tak? Kita tak tengok rare, data mentah. Data mentah tu penting. Dia cerita sepenuhnya atau tidak? Saya ambil contoh. Ada satu intelektual terkenal Indonesia. Saya ke Jakarta hari ini pun jumpa dengan dia. Ini pun insyaAllah jumpa dengan dia lagi. Antara yang paling cerdik dan agak rapat dengan kita lah. Waktu dia menjadi konsultan politik di Gubernur Jakarta tahun 2000, waktu Pak Jokowi bertanding kali pertama kan. Nak contoh konsultan lembaga survei dan konsultan politik yang berjaya berbanding dengan kita. Kita cuma jadi lembaga survei, kita jadi konsultan politik. Dia lembaga survei merangkat penasihat marketing politik. Contoh begini. Waktu dia buat survei pada waktu itu, mula-mula Bapak Jokowi. Siapa Bapak Presiden Jokowi? Bapak Presiden Jokowi itu wali kota Solo. Dia peniaga bisnes Mabel. Dia tidak ada dalam politik sebenarnya. Tapi kerana dia perform sebagai wali kota, orang daripada parti ini nak calonkan dia jadi Gubernur Jakarta pada peringkat awal sebelum Presiden. Maka dia buat survei. Katanya, survei itu Bapak Presiden Jokowi kalah dalam semua hal. Tapi benar satu item saja. Merakyat. Maka dia polis merakyat itu sehingga menang. Itulah konsultan politik. Kita cuma tengok angka ini menang. Tapi kita tak dapat memahami dia punya ini. Jadi debat survei sekarang, dia satu pihak mengatakan kerajaan ini bagus kerana 80%. Di pihak satu lagi mengatakan ya. Tapi bagaimana pertanyaannya? Apabila kita tengok pertanyaan balik, saya bawa, saya punya pendrive, saya fikir perbentangan. Dia tunjuk, rupanya soalan paling tinggi yang tak dijawab, ketidakpuasan ekonomi. Dan kata beliau bukan kata saya, dalam konteks Indonesia, orang Nusantara sama seperti orang Melayu, budaya tanya orang yang dah meninggal. Awak marah tak pada orang meninggal? Ni almarhum ni baik? Baik. Padahal tak baik. Kerana budaya orang Melayu tu jawab begitu. Dia menganalogikan orang jawab survei tu begitu. Jadi, kalau ditanya saya, siapa menang? Tidak ada jawapan. Dan kita pun bukan nak tengok siapa menang, siapa kalah. Boleh jejak digital saya di Astro ke, di Bernama TV. Saya kekal mengatakan, yang kita nak tengok sistem di sana yang bagus, yang kita boleh contohi di Malaysia. Setakat itu saja. Dan yang kedua, siapa pun menjadi Presiden di Republik Indonesia daripada parti yang mana, kekal menjadi jiran dan sahabat baik Malaysia. Itu kekal kita punya pendirian baik kerajaan maupun rakyat kita. Ya, ada satu soalan yang saya yang memang terkenal dengan poin terakhir, Doktor. Ini soalan daripada Muhammad Khairuddin daripada Facebook. Pada pandangan Doktor, antara 3 calon presiden, yang mana memberi impak dan kesan positif terhadap Malaysia, khususnya isu-isu sensitif seperti TKI atau PMI tadi, dan persepadanan dan lain-lain. Dua stesen TV bertanya tentang hubungan Malaysia-Indonesia. Begini ya. Pertama kita harus melihat Indonesia dari sudut budayanya dulu sebelum dari sudut politik. Mereka telah berubah banyak kali. Daripada Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang Presiden Jokowi. Berubah apa? Berubah politik. Contoh begini di zaman Presiden Soeharto, kerana dia establish dan kuat, maka parti yang besarnya Parti Golkar. So, kita di Malaysia, parti kerajaan pada waktu itu sentiasa ada hubungan yang baik dengan Golkar. So, you ada masalah, you pergi jumpa Golkar, sesal masalah. Itu dia punya historical contact. Tetapi, sesudah itu berlaku konflik, jatuh, pemilihan langsung. Pemilihan langsung 2004, naik satu parti baru, iaitu namanya Parti Demokrat. Pimpinan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Dia orang daripada Pacitan, Jawa Timur. Sebelum pada dia, Presiden Megawati daripada Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sesudah itu, parti daripada Jawa Timur dan Jawa Tengah ni mengontrol politik Indonesia. Kita balik pada sejarah kita 1967. 1963 waktu kita nak bentuk Malaysia. Sebab itulah dalam perbincangan politik kita harus balance dengan elemen sejarah. Kalau tidak kita akan terlintas. Kita merdeka tahun 57. Banyak orang sedar kita ni merdeka tahun 57. Malaysia tu tahun 63. Untuk buat Malaysia ada sejarah yang panjang. Bukan tiba-tiba jadi Malaysia 16 September. Tak ada sejarah yang panjang. Kerana pada waktu itu, dunia global pada waktu itu kebangkitan komunis dan sosialis. Kita tengok negara jiran atas kita. Kemboja, Vietnam, Laos. Singapura perkuat. Batu Lim Kuan Yew takut. Indonesia di zaman hujung Presiden Soekarno itu sangat kuat. Kita takut Kalimantan, Sabah, Sarawak. Maka timbul idea the Greater Malaysia itu. Maka Singapura nak masuk Malaysia. Kerana pada waktu itu, banyak orang generasi muda tidak sedar, waktu kita merdeka 57, tanpa Singapura. Banyak orang tidak sedar ni fungsi. Kerana Tengku Merdeka itu tanpa Singapura. 57 tak ada Singapura, yang ada Semenanjung Tanah Melayu saja. Ada sebab, kita bukan nak bincang sebab itu di sini. Maka masuk Malaysia. Bila masuk Malaysia, tujuannya banyaklah kerana British kata kalau nak selesaikan isu ni, berunding dengan Tengku. Maka masuk Malaysia. Nak masuk Malaysia begitu saja tak boleh. Kerana isu kaum, balance and power. Maka berundinglah dengan Sabah, Sarawak dan satu lagi Brunei. Brunei juga diberundingkan, Suruhanjaya Kobok. Cuma yang jadinya Sabah, Sarawak. Apabila berlaku konflik, pada waktu itu zaman penghujung pemerintahan Soekarno. Dia marah isu Kalimantan itu kita merdeka. Kerana ada, sebelum kita merdeka di Tanah Melayu ni ada satu aliran disebut sebagai aliran kiri. Kiri ni bukan jahat. Kiri berbeza dengan kanan British. Jangan kita terpingkuk left ni jahat. Kerana ada satu aliran pada waktu itu ingin merdeka namanya Melayu Raya. Ini bergabung semua. Jadi konsep itu masih ada pada waktu itu. Jadi apabila bentuk Malaysia dia marah dan kita berlaku konfrontasi. Padahal pada waktu itu sebahagian sejarawan mengatakan kerana di penghujung zaman pemerintahan Presiden Indonesia tu dia tidak popular, dia harus cari isu lain. Maka berlakulah ganyan Malaysia. Maka saya ulas sepintas selalu, ganyan Malaysia tu dari mana, orang mana, tinggal di mana. Itu kita kena faham. Yang mengundi 55 tu, yang tahun 2004, 2019, mereka mengundi di mana. Yang mengundi itu di kawasan tersebut. Jadi, apabila politik Indonesia berubah, yang menang, yang menjadi majoriti itu daripada kawasan yang 55 itu majoriti. Maka mereka dibesarkan dalam suasana Malaysia ini tidak. Dan kita di Malaysia, kita tidak faham secara budaya. Kita tidak faham. Ambil contoh. Faisal bekas Presiden ABIN. Tapi surat beranak ABIN dari mana? Surat beranak ABIN daripada konfrontasi. Kerana pemimpin ABIN berada di Universiti tahun 67. Dan berlaku peristiwa kedua 13 Mei tahun 69. Waktu berlaku konfrontasi, pemimpin politik Indonesia dihormati namanya Adam Malik. Mencadangkan, kenapa kita nak bergaduh Malaysia Indonesia ini? Kita orang yang sama. Ini anasi yang lain dia kata. Maka antara dicadangkanlah menubuhkan Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara PEMIAK untuk menggabungkan pemuda-pemuda ini supaya baik. Dan Perdana Menteri hari ini lahir di situ. Dan menggunakan isu agama menjadi baik kembali. Dan tidak ada berlaku masalah sehingga tahun 1998. Masalah itu berlaku sesudah Indonesia menukar sistem politiknya. Ini kena panjanglah. Siapa yang baik dengan kita, semua baik.
dengan syarat kita pun di Malaysia harus memahami sejarah, budaya, politik Indonesia dengan lebih adil dan lebih matang. Kerana saya yakin sebahagian kita pun tak faham. Kenapa tak faham? Bukan mereka salah dan bukan kita salah. Satu saja, jurang generasi yang telah jauh berubah. Iaitu generasi konfrontasi itu dah tak ada, naik generasi tahun 2000. Di Malaysia pun sama. Kenapa parti yang berkuasa 55 hingga 2018 menjadi Allahyarham dalam pilihan raya? Kerana generasi 2000 itu lebih banyak daripada generasi tahun 69 ataupun generasi dasar kena baru tahun 71. Maksudnya, tugas kita di Malaysia ni sangat berat untuk menyedarkan kembali akar budaya kita sama. Kalau tidak, kita jadi masalah. Saya tahu, dia nak tahu tu daripada tiga tu mana yang lebih baik dengan kita. Kita buat statement, siapa pun jadi Presiden Republik Indonesia, Malaysia secara kerajaan dan sebagai rakyat, kita boleh terima, tak ada masalah. Buktinya, ketiga calon dan wakilnya datang ke Malaysia, silaturahmi dan sebagainya. Saya fikir itu tak jadi masalah. Kalau boleh satu lagi lah. Ada soalan di okey. Ini daripada saya juga. Ini satu lagi dari segi budaya demokrasi. Saya rasa ada di komen juga oleh Saudara Faisal berkenaan dengan budaya debat di Indonesia. Sejauh mana budaya debat ni akan dia meningkatkan minat terutamanya dari segi anak muda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, proses pilihan raya, dan adakah itu salah satu macam indikator ataupun boleh mempengaruhi lah pertusan pengundian di dalam pemilu nanti? Ini yang saya rasa antara benda yang sepatutnya kita contohi mereka, iaitu budaya debat. Maka gerakan-gerakan ketiga di Malaysia, sosial, NGO harus pressure group sedikit kepada kerajaan ataupun pelaksana pilihan raya kita. Kita jadikan agenda debat ini budaya negara lah. Kerana kita nak idea. Dalam konteks Indonesia, budaya debat itu menjadi begitu signifikan kerana daripada awal lagi budaya debat tempat mereka itu berlaku. Contoh misalnya, kalau kita belajar sejarah, debat antara Soekarno dan debat antara almarhum Pak Muhammad Nasir ataupun Baharudin Arab tentang hubungan antara agama dan negara telah menjadi sejarah yang sangat besar. Maksudnya mereka berdebat, Pak Nasir berdebat dengan tokoh-tokoh lain. Sesudah itu, mereka balik bersamaan keluar daripada parlimen. Tak ada masalah. Maksudnya, Indonesia dibina dengan budaya debat itu sudah luar biasa. Maka debat itu bukan jadi satu masalah tempat kita. Cuma barangkali yang nak ditanya, sejauh mana budaya debat mempengaruhi kemenangan calon. Saya fikir tidak. Saya berbeza pandangan dengan banyak orang. Kenapa? Kerana kita ni pendek. Jadi mungkin kalau orang dengar kita ni, orang tak faham jarak Indonesia, dia terpotong-potong, jadi dia rasa tak berapa faham. Di Indonesia, 49% penduduknya tamat sekolah rendah. Dan sebagai penganalisis politik, kita sudah tahu siapa yang menang dalam pilihan raya. Bukan susah sangat. 49% tidak tamat sekolah rendah. Yang intelektualnya cuma 12%. Jadi tengok debat tu 12% je. Kita suka, hebat presiden boleh bahasa Inggeris, boleh. Itu 12% je. 49 tadi joget-joget, bagi t-shirt, bagi duit, sebagainya. Kita kena faham angka itu. Tapi debat tu, di survey, yang menang tu calon nombor 1. Tapi adakah dia akan menang dalam pilihan raya? Belum tentu. Kerana 49% tadi. So, kena memahami itu. Kita harus memahami. Kerana media kelas dia tidak sebegitu luas seperti di Malaysia. Tapi budaya debat itu ada 5, sudah ada presiden. Kenapa kita nak cadangkan bagus di bersih ini? Bukan setakat budaya debat, mesti. Tapi dia linkkan budaya debat dengan segmen isu ekonomi dengan badan-badan berkait. Contoh, mesti bercakap di forum rektor. Semua pergi, 3 calon ni. Mesti bercakap di Kadin. Kadin ni Kamar Dagang Indonesia. Kalau kita yang hal ekonomi apa nama? MIA ke apa sebagainya. Jadi tahulah. Pergi debat di tentang dasar pertahanan. Jadi rakyat tahu. Dalam konteks negara kita sangat sesuai. Kerana kita media kelas banyak. Kita tahu, kalau. Tapi isunya adalah
Kita di Malaysia, kita tidak memilih presiden. Dia boleh buat begitu, kan yang dipilih itu presiden. Presiden punya kuasa mutlak untuk memilih menteri. Dia tidak seperti kita. Kita setiap Rabu ada mesyuarat kabinet. Dia tak ada. Bahkan ada menteri dah meninggal, tak pernah dipanggil presiden pun. 2 kali. Dia seperti Amerika Syarikat. Dia bukan seperti kita. Cuma budaya debat kita ni, bolehlah. Cuma kita tukar format dalam bentuk budaya debat Dewan Undangan Negeri, pilih ahli parlimen. Tapi polisi besar tu agak sukar. Kerana kita, yalah awak menang debat, belum tentu awak jadi Perdana Menteri. So kena memahami. Cuma yang menariknya, kalau boleh dibuat satu perbincangan lanjut, segmen-segmen dalam budaya debat itu mewakili seluruh polisi yang ada. Polisi ekonomi, polisi pendidikan, polisi dasar luar. Dan semua calon itu pergi ke tempat yang sama. Misal Kamar Dagang Indonesia dipungsikan oleh sama, penanyanya sama, cuma calon itu berbeza datang hari bulan saja. Sangat menarik. Jadi dia tidak ada bahaya sangat dan sebagainya. Pergi ke foreign, luar. Pengurusi yang sama, ataupun yang sudah, kalau saudara pengurusi tengok, ditanya soalan pentingnya gerakan keagamaan ni, calon debat kena pergi ke Nahdlatul pergi ke Muhammadiyah. Dah tengok kan? 3 calon kena pergi. Berbeza hari, bentang di Muhammadiyah, apa planning awak kalau benar. Nak ceritanya, gerakan sosial keagamaan itu sangat penting dalam konteks Indonesia. Sehingga mereka juga dimasukkan dalam slot debat presiden, dia jadi tuan rumah. Sampai begitu sekali. Tapi yang ini saya sokong dari debat itu kerana memberi pencerahan kepada kita. Dan jangan terpengaruh sangat di internet dan Twitter siapa menang debat, kerana saya fikir itu tidaklah mempengaruhi sangat pemilihan Presiden Indonesia. Okey, yang paling dekat yang boleh kita pelajari, apalagi kita kerajaan baru kan. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat dengan segala kelemahan tetapi hidup. Mereka jawatan kuasa mereka tu hidup, mereka jawatan kuasa tu boleh panggil menteri, boleh panggil ketua polis, boleh panggil segala orang, boleh panggil JLC untuk bertanggungjawab ada isu-isu berbangkit. Kita tak ada. Saya rasa kalau ini dapat dibuat, kita selesaikan banyak masalah. Contoh kan secara fungsi. Ini agak sensitif, tapi kita sebagai rakyat kena sebut soal perumahan yang tak pernah siap. Sehingga ada orang beli rumah 20 tahun terbengkalai. Dia dah bayar. Terpaksa sewa rumah lagi. Itu kos. Seolah tak ada ni. Tapi dalam konteks mereka, mereka boleh panggil pemaju itu ke parlimen. Ke parlimen dengan jawatan kuasa yang ditubuhkan. Saya rasa itu yang pertama kena dibuat. Bukan hanya itulah, itu contoh kecil. Isu sekolah, isu air, isu Pertamina. Dia boleh panggil. Ini yang tidak ada tempat kita. Yang kedua, pelantikan jawatan-jawatan penting itu dibawa ke parlimen. Misalnya, nak lantik ketua polis. Betul, itu kuasa presiden. Nak lantik panglima angkatan tentera, itu kuasa presiden. Tapi kena pergi ke komisi 1 dulu. Dia sebut sebagai proper and test, fit, proper and test. Maksudnya, saya fikir jawatan-jawatan sensitif tempat kita, SPRM, segala macam, yang bertanggungjawab secara awam. Saya fikir ada baiknya. Cuma masyarakat kita kena matanglah. Dan yang ketiga, isu yang sangat sensitif. Di Malaysia, debat yang berkesudahan tidak panjang, bila berlaku reformasi, dia buat autonomi daerah kerana dia tak ada autonomi daerah itu. Tapi tempat kita, soal pilihan raya kerajaan tempatan. Saya fikir ini sensitif dibuat. Kenapa? Kerana di Malaysia semua perkara dia tengok di sudut kaum. Daripada dulu lagi. Dan inilah tugas-tugas NGO untuk selesaikan. Kalau tempat mereka daripada tak ada autonomi daerah, jadi autonomi daerah. Aceh jadi berkembang, Pekanbaru jadi berkembang. So dengan reformasi kita, saya fikir sudah sampainya delegate kuasa ke bawah itu harus diberi. Contoh begini, banyak orang di Malaysia tidak sedar bahawasanya, contoh di Selangor dan di Perak sebagainya, kita ada kerajaan tempatan. Sebenarnya separuh masalah kerajaan negeri itu di kerajaan tempatan.
You selesaikan isu kerajaan tempatan. You selesailah separuh masalah negeri. Sampah tak akak. Kedah warga asing ada. Lesen itu kerajaan tempatan bagi. Anjing berkeliaran, longkang. Itu yang mempengaruhi orang mengundi wakil rakyat. Sebenarnya. Sebab itulah kalau kerajaan negeri yang bagus, dia selesaikan kerajaan tempatan dia, 50% selesai. So saya fikir ini aku dipikirkan secara serius. Walaupun saya dengan segala penuh kesedaran, saya faham 13 Mei 69 benda ini digantung kerana peristiwa pada waktu itu. Mungkin sekarang tidak sesuai. Tak tahu 10 tahun ke 20 tahun lagi. Tapi wacana itu aku dikembangkan. Ya, saya fikir itu tiga tu yang boleh. Dan keempat, kalau kita dapat pelajari daripada Isya, bakal yang terakhir kerana masa kita media. Ada orang banyak menunjuk pada Indonesia contoh media yang bagus, betul. Tetapi kadang-kadang media yang tak contohkan. Yang paling kuat mengkritik kerajaan Indonesia hari ini tu Tempoh. Nak pergi tangkap tak boleh. Tapi saya tengok perbincangan Tempoh tu simpel saja. Mengikut sumber kami, mengikut sumber kami. Kalau sumber tu menipu, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang berlaku di Malaysia hari ini ni? Politik kita tidak stabil. Kerana saya memahami kerajaan cuba nak freekan media. Bagus. Tapi freekan media dengan undang-undang dan bertanggungjawab. Kalau tidak, jadi berita palsu, kita tak boleh nak kawal. Kita kata, tak boleh kawal kerana saya menjunjung demokrasi, saya human right, nanti saya lama tengok saya berjuang reformasi itu, cuba saya buat benda. Yes, tapi kena tengok pengalaman Indonesia, sehingga mereka telah tukar beberapa undang-undang. Sekarang di Indonesia secara fungsi, mereka ada undang-undang anti sara, anti berita palsu, masuk penjara. Kita ni berapa banyak berita palsu ni? Kena buat. Kerana kita jangan bebas, yes, tapi bertanggungjawab. Dan dalam konteks Indonesia hari ini, secara jujurnya bagi saya, apabila media tak dikuasai oleh kelompok idealis, mereka hanya menonton demokrasi Indonesia untuk sehingga tahun 2045. Tanpa media, mereka tak bergerak. Untuk buat media, kos yang mahal dan ditambah lagi, demokrasi Indonesia 204 ataupun 206 juta orang memilih, mahal harganya. Siapa yang tak punya duit tidak akan terlibat dalam demokrasi. Dan kita boleh tahu siapa akan menang. Sehingga seorang profesor daripada Amerika Syarikat yang terkenal, pilihan raya di Indonesia, kita dah tahu keputusan sebelum hari pengundian. Saya rasa itulah yang boleh saya simpulkan. Cuma ambil sepenuhnya pilihan raya Indonesia, saya cadangkan perbincangan juga harus dibuat dalam bentuk memahami sistem mereka itu sendiri secara lebih mendalam, secara dasar, dan apa yang berjaya, apa yang tidak. Kerana dalam konteks kita di Malaysia, kita tak sokong mana-mana calon. Kita nak tengok apa sistem mereka yang baik, dan yang baik itu kita cuba nak bawa ke Malaysia. Saya rasa itu secara fungsi yang boleh saya simpulkan. Baik, terima kasih Dr. Nazlan. Terima kasih Dr. Nazlan. Jadi saya ingat walaupun dalam tempoh 1 jam yang ringkas dan padat, ia terlalu banyak informasi-informasi yang boleh kita bawa ke depan, dan sudah pasti bagi peringkat bersih sendiri wacana-wacana yang kita lakukan ini ialah untuk kita mempelajari sistem pilihan raya di negara-negara yang kita fikir sesuai. Sebab tu dalam konteks tahun ini sebenarnya, ini adalah merupakan wacana bersih pertama lah untuk kita bawa, kerana dalam konteks pilihan raya di negara-negara utama di dunia, US, kemudian adanya pilihan raya India, Pakistan dan juga banyak-banyak negara-negara lain, maka bersih bertanggungjawab untuk mewacanakan pilihan raya tersebut, bukan untuk mengikut acuan politik, tapi untuk kita lihat sistem politik demokrasi yang jauh lebih baik. Jadi untuk hari ini sebagai simbol permulaan, ya, jadi kita ada pegang pelekat wacana bersih untuk sama-sama kita simbol perasmian lah untuk 2024 untuk kita bawa ke depan. Saya persilakan semua rakan-rakan AC dan juga staf yang hadir untuk kita bangun, kita pegang buat wacana bersih, insyaAllah.
Yang terakhir, terima kasih kepada penonton FB Live. Dan juga kita beruntung Dr. Nur Azlan merupakan perasmi lah kepada Wacana Bersih untuk tahun ini, insyaAllah. Dan untuk penonton, jangan lupa insyaAllah Bersih kita akan bawa wacana-wacana bersih ini khusus dalam konteks untuk kita mengupas election pilihan raya di negara-negara utama di dunia, insyaAllah. Kita nak belajar daripada mereka apa yang boleh, semoga memberi manfaat untuk negara kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.